Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama Cikgu Syahidah binti Umar, Cikgu mengajar di SMA Saadah Adiniyah Al-Islamiyah. Pada hari ini, Cikgu akan berkongsikan kepada anak-anak pelajar sekalian teknik untuk menjawab soalan sains, khususnya sains tingkatan 4, di mana program ini telah dianjurkan oleh Pusat Tuition Pintar Mada. Jadi khusus program ini adalah untuk mengulang kaji mata pelajaran sains khusus untuk menduduki peperiksaan akhir tahun bagi pelajar tingkatan 4. Jadi kita ada 3 slot untuk sesi ini, iaitu ini adalah kali pertama. Nanti akan ada pula untuk siri kedua dan yang ketiga. Jadi untuk yang pertama ini, cikgu perkenalkan dululah untuk format kertas SPM yang terkini. Bagi anak-anak pelajar sekalian, kertas SPM Sains terdiri daripada 2 bahagian ujian bertulis, iaitu yang pertama kertas 1. Kertas 1 terdiri daripada 40 soalan aneka pilihan, di mana daripada 40 soalan aneka pilihan ini, 4 kemahiran diuji, iaitu kemahiran mengingat sebanyak 15 soalan, memahami 15 soalan, mengaplikasi 8 soalan dan menganalisis 2 soalan. Jadi untuk peperiksaan yang kamu akan duduki nanti, keseluruhan 40 soalan ini akan merangkumi kesemua tajuk 12 bab tingkatan 4. Untuk kertas 2 pula ada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama iaitu bahagian A yang terdiri daripada 20 markah. Ada 4 soalan dalam bahagian A ini, iaitu yang setiap soalan itu mengandungi 5 markah. Jadi keseluruhan markah untuk bahagian A ini adalah 20 markah. Untuk bahagian B pula ada 6 soalan, di mana soalan ini dipecahkan kepada soalan 5, 6, 7 dan 8 yang terdiri daripada 6 markah bagi setiap soalan. So keseluruhannya adalah 24 markah. Dan 2 soalan iaitu soalan nombor 9 dan 10, setiap satunya terdiri daripada 7 markah, keseluruhannya 14. Jadi bila kita campur kedua-dua bahagian ini, 24 tambah 14, untuk bahagian B keseluruhan markahnya adalah 38 markah. Dan yang ketiga iaitu bahagian AC, keseluruhan markahnya adalah 22 markah yang terdiri daripada soalan nombor 11, wajib dijawab 10 markah dan soalan 12 atau 13. Kenapa cikgu tak tahu? Kamu diberi pilihan untuk menjawab salah satu daripada soalan 12 atau 13, yang mana setiap satunya terdiri daripada 12 markah. Jadi bila dicampurkan untuk bahagian ini, keseluruhannya adalah 22 markah. Dan keseluruhan kertas 2 bila dicampurkan bahagian A, B dan C adalah 80 markah. Untuk hari ini, slot yang pertama ini, cikgu akan fokuskan kepada bagaimana kamu nak menjawab soalan bahagian A. Bahagian A ini adalah, kalau kita tengok kepada taburan aspek dan markah di sini, kertas 2 bahagian A ini terdiri daripada 4 soalan. Dan 4 soalan ini adalah berkaitan dengan soalan mengeksperimen. Jika anak-anak pelajar boleh lihat di sini, setiap soalan terdiri daripada 5 markah. 5 markah, so 5 kali 4, keseluruhannya adalah 20 markah. Dan pecahannya daripada 20 markah ini, 16 markah adalah berkaitan dengan soalan kemahiran saintifik, iaitu kemahiran proses sains, dan juga 4 markah adalah kemahiran mengaplikasi. Baik, kita buat revision sikit. Apakah yang kita pernah belajar tentang kemahiran proses sains? Kemahiran proses sains ini kita pernah belajar dari sekolah rendah lagi. Terdapat 12 kemahiran proses sains yang mana kamu lakukan semasa menjalankan eksperimen di dalam makmal. Jadi bila kita nak menjawab soalan, kita gunakanlah kemahiran yang telah kita pelajari bersama dengan guru kita di dalam makmal dengan menjawab menggunakan jawapan yang tepat. So hari ini cikgu akan kongsikan kepada kamu semua bagaimana kita nak menjawab soalan mengikut skema yang tepat. Kita boleh jawab tapi belum tentu betul. Jadi cikgu bagi guideline kepada kamu pada hari ini, panduan untuk kamu fokus untuk menjawab soalan mengikut kehendak jawapan yang sebenar. So ini adalah 12 kemahiran proses sains yang telah cikgu beritahu tadi, iaitu yang pertama memerhati. Memerhati, kemudian kita ada mengelas, mengukur dan menggunakan nombor. Kemudian kita juga membuat inference, meramal, berkomunikasi,
menggunakan perhubungan ruang masa, mentafsir data daripada keputusan eksperimen yang kita perolehi. Kemudian ada juga kemahiran mendefinisi secara operasi. Ada juga kemahiran mengawal pembeli ubah yang telah kamu pernah pelajari semasa di sekolah rendah lagi. Membuat hipotesis dan akhirnya adalah kemahiran mengeksperimen. Dalam tempoh 30 minit pada hari ini, lebih kurang macam tu, pada slot yang pertama ini, cikgu akan cuba buat sedikitlah bentuk soalan supaya kamu nampaklah bagaimana soalan format terkini yang boleh disoal di dalam peperiksaan nanti. Yang kedua, elemen mengaplikasi. Berdasarkan pengalaman SPM 2021 dan juga SPM 2022 daripada soalan yang telah dikemukakan, cikgu tengok bentuk soalan mengaplikasi ini boleh keluar dalam bentuk aplikasi kehidupan yang mana dikaitkan eksperimen yang diberikan dengan apa yang kita boleh apply ataupun apa yang kita boleh guna dalam kehidupan kita. Kemudian soalan mengaplikasi ini juga boleh keluar dalam bentuk penyeraan. Contoh dia tanya soalan BMI, body mass index ataupun indeks jisim badan. Kemudian yang ketiga, soalan juga boleh datang dalam bentuk pembuktian data dalam keputusan. Yang ni cikgu akan tunjuk kepada kamu bagaimana menjawab soalan pembuktian data ini sebab ini adalah format baharu KSSM. Alright. Yang keempat adalah bentuk ralat eksperimen ulangan. Bentuk ralat eksperimen ulangan ini macam mana? Dia akan bagi bentuk soalan eksperimen, kemudian pada soalan mengaplikasi dia akan repeat eksperimen tapi diletakkan satu kesilapan pada eksperimen tersebut. Kamu diminta menyatakan apakah kesilapan yang dilakukan semasa eksperimen ulangan tersebut. Dan yang kelima, bentuk yang pernah keluar pada tahun SPM 2021 adalah bentuk kamu menyusun turutan sama ada menaik atau menurun. Ini adalah bentuk-bentuklah berdasarkan pengalaman soalan-soalan yang lepas yang terkini. Kita pergi terus kepada bentuk soalan pada hari ini. Cikgu pilihlah dua soalan untuk kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama, kita tengok soalan pertama. Jadual 1 menunjukkan data bagi kadar denyutan nadi seorang murid selepas dia melakukan dua jenis aktiviti yang berbeza. Cikgu nasihatkan kepada anak-anak pelajar sekalian, apabila mula menjawab soalan, kamu ambillah highlight. Highlighter ataupun pen kamu gariskan kepada maklumat pembeli ubah yang terdapat pada soalan yang dikemukakan. Kalau kita tengok dekat sini, kita ambil highlighter, highlightkan kadar denyutan, cikgu lupa buka sini, kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi seorang murid. Ini adalah maklumat tentang pembeli ubah bergerak balas. Selepas dia melakukan dua jenis aktiviti fizikal yang berbeza. Highlightkan jenis aktiviti. Ini adalah pemboli ubah dimanipulasi. Right? Kemudian setiap aktiviti dilakukan dalam tempoh 10 minit. Dinyatakan di sini tempoh 10 minit ini bermaksud kedua-dua aktiviti yang dijalankan tu dilakukan dalam tempoh yang sama. Bila sama adalah pemboli ubah dimalarkan. Tempoh masanya adalah pembeli ubah dimalarkan. Kemudian kita bergerak kepada keputusan. Keputusan yang ditunjukkan di sini adalah di sebelah kiri, kalau anak-anak pelajar lihat, aktiviti di sebelah kiri ini kalau kita belajar dari sekolah rendah lagi, guru-guru pernah mengajar panduan untuk menentukan pembeli ubah daripada jadual. Kalau kata benda tu di sebelah kiri, ini adalah maklumat tentang pembeli ubah dimanipulasi. Sama macam yang kita highlight tadi, jenis aktiviti. Kemudian di sebelah kanan, kadar denyutan nadi. Maklumat di sebelah kanan, ini adalah maklumat tentang pembeli ubah bergerak balas. Kita tengok keputusan, kita tengok dulu keputusan yang diberikan. Aktiviti tekan to be. Pada awal Januari didapati keputusan kadar denyutan nadinya adalah 100. Kemudian kita tengok pada awal April, maksudnya bila awal Januari, awal Februari, awal Mac dia tak rekodkan di sini, dia rekodkan awal April. Dia punya kadar denyutan nadi itu telah berkurang menjadi 80. Kemudian kita bergerak pula kepada aktiviti berlari. Pada awal Januari direkodkan kadar denyutan nadinya adalah 150 dan kemudian berkurang menjadi 100
20. Okey, cikgu nak anak-anak pelajar buat macam cikgu buat ini semasa menjawab soalan peperiksaan supaya kamu tidak termiss ataupun kamu tidak tercicir maklumat yang kamu nak letak pada jawapan yang akan disoal nanti. Okey, bila dah highlight semua ni, kemudian barulah kita bergerak ke soalan yang pertama. Okey, soalan pertama tanya apa? Berdasarkan jadual 1. Anak-anak pelajar lihat kat sini dia kata berdasarkan jadual 1. So bermaksud jawapan ini ada pada jadual 1. Okey, soalannya kata apa? Nyatakan satu pemerhatian bagi aktiviti berlari. So highlightkan pemerhatian, highlightkan berlari. Okey, jadi tengok balik pada keputusan tadi, kita tengok aktiviti berlari. Okey, cikgu tengok sini. Kita hanya fokuskan kepada aktiviti berlari. Okey, dan kita tengok pada nilai kadar denyutan nadinya. Okey, kita tengok balik. Awal Januari 150, awal April 120. Okey, cumanya cikgu nak bagi tahu kamu jangan tulis nilai tu. Okey, jangan tulis 120 atau 150, tapi bandingkan sama ada nilai itu lebih rendah atau lebih tinggi. Okey, contoh jawapan cikgu bagi dekat kamu di sini. Kadar denyutan nadi awal Januari lebih tinggi daripada awal April. Ataupun sebaliknya kalau nak kata, kadar denyutan nadi awal April lebih rendah daripada awal Januari. Senang kan? Okey, kita pergi terus kepada soalan yang kedua. Nyatakan satu sebab mengapa kadar denyutan nadi bagi aktiviti berlari lebih tinggi daripada aktiviti tekan tubi. Okey, so kat sini highlightkan sebab. Okey, kita pernah belajar memberi sebab kepada pemerhatian itu adalah daripada kemahiran membuat inference. Okey, so kita nak buat inference. Okey, kita buat revision balik. Bila kita nak buat inference pada satu-satu keputusan eksperimen, kita tulis dulu pemerhatian kerana sebab yang berkaitan dengan yang kita perhatikan. Okey, so dekat sini kalau kamu lihat, dia tanya dah kadar denyutan nadi aktiviti berlari lebih tinggi daripada aktiviti tekan tubi. Okey, telah dinyatakan pemerhatian di sini. Okey, ini adalah pemerhatian. So, bila kita memberi sebab, kita tidak perlu tulis balik pemerhatian itu. Kita terus memberi sebab. Kalau kita tengok dia punya teknik menjawab tu, kita tulis had lepas kerana tu. Okey, so kenapa? Kenapa kadar denyutan nadi bagi aktiviti berlari lebih tinggi? Okey, senang saja. Kerana berlari lebih lasak daripada tekan tubi. Ataupun kamu juga boleh beri dalam bentuk berlari lebih aktif daripada tekan tubi. Berlari lebih cergas daripada tekan tubi. Ataupun kamu nak kaitkan dengan degupan jantung. Okey, berlari menyebabkan kadar degupan jantung lebih laju. Boleh juga macam tu. Alright? Okey, next kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, tadi A dipecahkan kepada dua bahagian lah. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan B. Bagaimanakah anda mengawal faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ini? Okey, satu markah di situ. Tengok dekat sini highlightkan faktor yang ditetapkan. Okey, apakah faktor yang ditetapkan? Okey, faktor yang ditetapkan ini adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, bila kata pemboleh ubah dimalarkan, bermaksud faktor itu mesti sama. Okey, mesti sama. Okey, kita bukan tulis pemboleh ubah dimalarkan, tapi tengok elok soalan tu nak apa? Dia nak cara mengawal. Okey, ada perkataan mengawal bermaksud kamu kena menceritakan bagaimana kamu memalarkan pemboleh ubah itu. Bagaimana kamu menetapkan faktor yang dimalarkan. Okey, so dekat sini disebabkan kita melakukan aktiviti pada bulan Januari dan bulan April dan kedua-dua aktiviti itu iaitu tekan tubi dan juga berlari, maka yang perlu kita tetapkan adalah memastikan murid yang sama melakukan kedua-dua jenis aktiviti. Okey, maksudnya kalau kata pelajar A yang buat aktiviti tekan tubi, pelajar tu jugalah yang kita kena bagi dia buat aktiviti berlari. Kalau pelajar A lah yang buat aktiviti tekan tubi pada bulan Januari dan sehingga ke awal April, orang yang sama yang melakukan aktiviti itu, barulah kita punya keputusan tu kita perolehan dengan tepat. Okey. Okey, next kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu kemahiran meramalkan, seperti mana yang senarai kemahiran prosesan yang telah cikgu tunjukkan pada awal video ini.
Okey, ini adalah kemahiran meramal. Ramalkan kadar denyutan nadi murid itu selepas dia melakukan. Tekan to be. So, highlightkan tekan to be. Kemudian, highlightkan selama 20 minit. Okey, kamu highlightkan 20 minit. Awal Januari. Highlightkan awal Januari. Apa yang perlu kita buat? Okey, bila ramalkan bermaksud kita beri nilai. Macam mana nak bagi nilai? Okey, so kita rujuk keputusan yang awal tadi. Okey, data awal tadi, aktiviti dilakukan hanya dalam tempoh 10 minit. Okey, sekarang ni dia minta kamu ramal sekiranya aktiviti itu dilakukan dalam tempoh 20 minit. Kemudian tengok pada awal Januari, bagi aktiviti tekan to be. Maksudnya kita fokus kepada aktiviti ini. Okey, macam tu cikgu nak kamu jawab bila kamu nak meramal. Perhatikan dengan teliti. Okey, kemudian bila kita nak ramal, kita tengok nak ramal tu cikgu kata bagi dalam bentuk nilai. Dan nilai yang kamu beri itu jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Okey, so nilai dalam skema yang ada julat skema tu diterima antara nilai, okey, dia sebab yang asal tu 100, diterima 101 hingga 149. Kenapa 149 cikgu? Sebab bila dah berlari dah 150. Jadi cikgu terima julatnya antara 101 hingga 149. Okey, cikgu nasihatkan kamu apabila membuat soalan yang meramalkan, jangan ramal terlalu tinggi ataupun jangan ramalkan terlalu rendah. Okey, contohlah jawapan yang kamu boleh tulis. 120 BPM. BPM itu bermaksud bilangan per minit. Ataupun 130 BPM. Ataupun 140 BPM dan sebagainya. Bagi satu nilai sahaja. Okey? Okey, next. Kita pergi kepada soalan mengaplikasi yang format baharu KSSM ini. Okey, mungkin pelajar belum terbiasa sebab KSSM ini baru 2 tahun. Okey, jadi cikgu tekankan di sini bagaimana kita nak menjawab soalan aplikasi yang sangat mudah. Bagaimana kita nak ambil jawapan daripada soalan. Okey, kita tengok contoh soalan. Kaji pernyataan berikut. Okey, diberikan maklumat semakin kerap aktiviti fizikal dilakukan, semakin berkurang bilangan denyutan nadi seminit. Okey, kamu tengok kat sini kerap. Kerap tu maksudnya semakin bertambah lah. Dia punya kan kerap tu maksudnya daripada bulan Januari ke bulan April. Maksudnya dia makin banyak dilakukan lah. Okey, dia kata semakin berkurang bilangan denyutan nadi seminit. Okey, bilangan denyutan nadi seminit tu samalah dengan kadar denyutan nadi. Okey, so itu dia punya statement yang diberi. Soalannya berdasarkan jadual 1, jelaskan mengapa pernyataan tersebut boleh diterima. Okey, kamu tengok dekat sini soalannya berdasarkan jadual 1. Okey, so kita ambil jadual 1 di belakang. Kita tengok balik maklumat pada jadual 1. Okey, pada soalan, kamu tulis balik, okey, keputusan yang terdapat pada jadual itu. Okey, contohnya kat sini cikgu beri jawapan, kadar denyutan nadi pada awal April lebih rendah berbanding awal Januari. Baru betul kita buktikan statement yang diberikan bahawa semakin kerap, semakin berkurang bilangan denyutan nadi seminit. Ataupun, okey, cikgu bagi pilihan, kamu juga boleh tulis data. Okey, di dalam jadual keputusan yang diberikan. Okey, contoh kat sini. Okey, kadar denyutan nadi, kita mention aktiviti tekan to be. Kita bagi tahu keputusan bagi tekan to be pada awal April ialah 80 bilangan per minit. Manakala pada awal Januari ialah 100 bilangan per minit. Kena mention lah tekan to be. Kalau kita tak mention tekan to be, tak tahu kita nak rujuk ke mana-mana kan. Ataupun satu lagi pilihan, kamu rujuk kepada kadar denyutan nadi bagi aktiviti berlari. Bila kita rujuk kepada aktiviti berlari, kita letakkan keputusan untuk aktiviti berlari. April 120 bilangan per minit dan pada awal Januari 150 bilangan per minit. Okey nah, clear. Okey, so ini adalah bab 3 untuk tingkatan 4. Cikgu bagi lagi satu contoh. Satu contoh untuk bab 6 tingkatan 4. Okey, kita tengok soalannya. Rajah 2.1 menunjukkan eksperimen pola pertumbuhan bagi anak benih kacang hijau. Seperti biasa, ambil highlighter, highlightkan pertumbuhan anak benih kacang hijau. Ini adalah pembuli ubah bergerak balas. Okey, kemudian dia bagi gambar lah. Satu gambar belah kiri itu kita tengok daripada biji benih, kemudian berkembang menjadi, kita ada kat sini radikal, kemudian naik pelumul dan membentuk akar dan pucuk lah. Diberi tahu kat sini bahawa pada hari ke-10,
Okey, dia punya bentuk anak benih dah telah bertukarlah, dah ada daun dah, kemudian ada pucuk, ada akar kan, ada daun pun dah semakin bertambah. Okey, ini maklumat awal yang diberikan. Soalannya, nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, kita dah belajar hipotesis ini adalah satu ayat yang menghubungkan pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey, kenapa dia tanya hipotesis, cikgu? Dia tak bagi lagi keputusan. Ya, betul lah. Memanglah kita buat hipotesis sebelum kita menjalankan eksperimen. Okey, so soalan bentuk macam ni, tak ada keputusan lagi sebab kita belum menjalankan eksperimen, macam mana nak ada keputusan? Okey, so maklumat yang kita ada kat sini, dikata kat sini pola. Pola ni merujuk kepada pattern sama ada bertambah atau berkurang. Pertumbuhan anak benih. Kemudian kita ada kat sini maklumat masa. Kalau kamu tengok kat sini, masa dia semakin bertambah, ketinggian dia semakin bertambah kan. Okey, so berdasarkan maklumat yang ada pada gambar rajah ini, kamu boleh buat hipotesis semakin bertambah masa, semakin bertambah ketinggian anak benih kacang hijau. Ataupun kita nak rujuk masa tu kepada bilangan hari pun boleh. Semakin bertambah bilangan hari, semakin bertambah ketinggian anak benih kacang hijau. Okey, clear nak? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, barulah dia bagi keputusan. Ketinggian anak benih kacang hijau diukur setiap 2 hari selama 10 hari. Okey, bermaksud diukur setiap 2 hari selama 10 hari. Ini adalah maklumat tentang pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, tengok pada jadual, cikgu beritahu tadi dah, pada maklumat sebelah kanan, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita perhatikan keputusan tu elok-elok. Oh, pada hari kosong, ketinggian kosong lah, hari kosong kan. Kemudian kamu tengok daripada hari kedua hingga ke hari ke-10, ketinggian yang meningkat daripada 5 hinggalah yang terakhir 55 mm. Okey, ini kita dah baca dah, kita dah cerna dah, kita punya data ni. Kita tengok soalan seterusnya. Nyatakan faktor yang diperhatikan dan cara mengawalnya. Ada 2 markah di sini. Okey, so maksud dia 2 markah dipecahkan kepada yang pertama, kamu kena nyatakan faktor yang diperhatikan. Yang kedua, kamu nyatakan cara mengawalnya. Okey. So, kamu tengok kat sini, faktor yang diperhatikan ni, kalau kita tengok ulang kaji balik, apakah faktor yang diperhatikan? Faktor yang diperhatikan tu bermaksud dia nak kamu bagi jawapan bagi pemboleh ubah bergerak balas yang boleh diperhatikan. Kalau kita tengok pada soalan yang cikgu tunjuk tadi, pemboleh ubah bergerak balas pada statement ataupun pada penyataan soalan tadi, dia kata pertumbuhan anak benih kacang hijau. Itu pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas dari segi dia punya teori ataupun konsep. Pemboleh ubah bergerak balas yang boleh diukur, maksud cikgu tu adalah faktor yang diperhatikan. Okay, so jawapannya kat sini adalah ketinggian anak benih kacang hijau. Kat mana kita ambil maklumat ni? Daripada jadual keputusan tadi. Alright? Okey, kemudian cara mengawal. Cikgu dah beritahu dah tadi, bila kita nak tulis cara mengawal, kita tulis satu kata kerja nak menerangkan bagaimana kita nak mengukur, menerangkan tentang ketinggian anak benih kacang hijau. Macam mana kita nak buat ketinggian anak benih kacang hijau tinggi? Okey, so caranya adalah dengan mengukur. Okey, kata kerja yang sesuai untuk pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu beritahu kat sini, kalau kata keputusan itu adalah keputusan dari segi kualitatif. Kualitatif maksudnya tidak boleh diukur. Maksudnya kamu tulis kata kerja memerhatikan. Okey, kalau kata pemboleh ubah bergerak balas yang kamu tulis itu boleh diukur macam ni, kamu tulis mengukur. Kalau kata pemboleh ubah bergerak balas yang kamu tulis itu boleh dikira, tulis mengira. Okey, dan lebih baik cikgu galakkan kamu juga menulis radas yang digunakan untuk kamu mengukur ketinggian tersebut. So kat sini cikgu letakkan dengan menggunakan pembaris ataupun kamu nak letak menggunakan pita pengukur pun boleh nah. Alright. Kita pergi seterusnya kepada soalan C. Pokok rambutan, pokok keembung, pokok pisang dan pokok bunga raya. Dia bagi 4 jenis pokok di sini adalah tumbuhan daratan yang mempunyai ciri-ciri tumbuhan berkayu atau tumbuhan tidak berkayu. Ini stimulus lah. Dia bagi rangsangan maklumat supaya kamu boleh berfikir. Okay, macam mana dia nak tanya nanti. Okay, kita baca elok-elok dengan teliti. Kemudian kita tengok soalan dia. Soalannya, kelaskan pokok pisang. Okay, dia highlight kat sini lah, dia bold kan. Dan pokok bunga raya mengikut kategori yang betul dalam rajah 2.2. Okay, so dia bagi table. Dia bagi set dah sini. Kamu isi masuk je. Okey, tadi dia bagi 4 jenis pokok. Pokok rambutan dia dah tulis.
pokok kembung pun dia dah tulis. So bakinya kita ada pokok pisang dan pokok bunga raya. So kita masukkan sahaja ke dalam jadual yang disediakan ini. Tulis jangan silap. Tulis bagi betul sebab ejaannya telah dia bagi dengan betul. So kat sini kalau kita tengok tumbuhan berkayu of course lah pokok bunga raya. Dan tumbuhan tidak berkayu mestilah pokok pisang. So bila kamu betul kedua-duanya, baru cikgu tanda satu. Satu markah untuk kedua-dua yang betul. Kalau betul satu, salah satu, tak ada istilah markah setengah. Dia markah dia satu saja. Betul dua, satu markah. Salah satu, kosong. Okey, kita pergi seterusnya kepada soalan terakhir iaitu untuk aplikasi. Soalan aplikasi untuk soalan mengeksperimen ini. Diberi penyataan ketinggian anak benih bertambah apabila masa bertambah. Ini statement dia bagi. Soalannya berdasarkan jadual 2. Kamu tengok kat sini dia kata berdasarkan jadual 2. Bagaimana anda boleh membuktikan bahawa kesimpulan awal ini boleh diterima. So seperti yang cikgu bagi tahu tadi, bila nak jawab soalan ni sebenarnya jawapannya ada dalam soalan. Kamu tengok saja pada jadual 2 dan tuliskan keputusan yang terdapat dalam jadual 2 itu. Contoh kat sini jawapan cikgu bagi. Ketinggian anak benih pada hari kedua ialah 5 mm, manakala pada hari ke-10 ialah 55 mm. Tulis balik saja, jangan bagi silap. Dan bukan jawapan ini saja, cikgu juga terima sekiranya kamu buat perbandingan ketinggian pada mana-mana hari. Dia ada 2, 4, 6, 8 dan 10. Kamu bandinglah mana-mana 2 hari dan letakkan nilai pada hari tersebut. So untuk hari ini, untuk slot yang pertama ini, setakat itu dululah cikgu punya perkongsian. Cikgu harap untuk peperiksaan yang akan tiba nanti, kamu lakukanlah yang terbaik untuk mengutip ke semua 20 markah bagi bahagian A. Kita jumpa untuk slot yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.